Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Rejab 27 Februari. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu meningkat lebih 13,000 orang. Juga air naik mendadak, lebih 100 penduduk terperangkap. Lebih 100 penduduk di Taman Perumahan Prima, Lubuk Jong, Pasir Mas berdepan detik cemas apabila terperangkap lebih 7 jam akibat banjir sehingga terpaksa berlindung di surau Taman Perumahan berkenaan sejak jam 2 pagi tadi. Mereka terpaksa berlindung di surau untuk menyelamatkan diri berikutan air di kawasan kediaman naik secara mendadak sejak petang semalam akibat hujan lebat tanpa henti. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Pasir Mas, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Arif Muhammad Zain ketika dihubungi berkata atas faktor keselamatan operasi memindahkan mangsa banjir terpaksa digerakkan jam 8 pagi tadi dengan kekuatan anggota seramai 5 orang menggunakan sebuah truk 7 tan. Mereka dibawa ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Apam Putra Pasir Mas dan operasi pemindahan selesai tengah hari tadi. Seorang peniaga kedai runcit Nazura Cik Ali berkata banjir kali ini diibaratkan lebih teruk daripada kejadian banjir 2019 sebelum ini kerana air naik dengan begitu cepat. Ini first time lah jadi macam ni sebab kebanyakannya dia orang beritahu memang tak naik dalam rumah. Ini memang teruk lah this time. Memang tak sangka. Habis barang semua. Saya buka kedai runcit, habis semua barang. Air memang cepat. Pukul 1.30 tu, air naik. Saya punya pasar satu lah kan. Naik tu, dia orang kata cara memang macam ombak. Dia masuk dalam rumah saya. Dalam masa 2-3 jam tu memang sampai macam ni lah air. Kali ikut daripada maghrib. Maghrib tu, bini saya tengah buat kuih. Air start tu banyak masuk tu. Tapi tak ada kuat mana. Lepas tu saya pun tinggal lagi rumah mak. Jadi dalam pukul 5 lebih pagi tadi tengok habis tu. Habis. Tak boleh buat apa tu. Tapi hok sini tak tahulah. Nak ya apa tak kena juga dah. Sebab saya tinggal malam dalam mari ambil barang-barang kuih dalam pukul 12. Masa tu pagar betih. Lepas tu mari pada pukul 5 tu habis tu. Pagar pinggir tu. Banjir di Kelantan bertambah buruk apabila jumlah mangsa banjir yang dipindahkan terus meningkat kepada 6,043 orang berbanding 3,546 mangsa direkodkan pagi tadi. Berikutan hujan lebat masih berterusan. Dua daerah terbaharu dilanda banjir iaitu Kota Baru dan Machang menjadikan keseluruhan 7 daerah termasuk Pasir Mas, Kuala Krai, Tanah Merah, Jeli dan Pasir Putih dilanda banjir setakat jam 4 petang hari ini. Berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mangsa banjir membabitkan 2,025 keluarga itu ditempatkan di 64 pusat pemindahan sementara PPS. Dua sungai di negeri itu masih melipasi paras bahaya iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang dan Sungai Golok di Jenop, Tanah Merah. Di Kemaman, Terengganu, seorang lelaki orang kurang upaya OKU terpaksa menghubungi pasukan bomba dan penyelamat bagi memindahkannya ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di SK Bukit Mentok, Kemaman. Menurut Ismail Mamat, 58 tahun yang lumpuh kedua kaki akibat serangan strok 4 tahun lalu, dia berjaya dipindahkan anggota bomba dengan menaiki lori kira-kira jam 10 malam bersama isteri dan seorang anak lelakinya. Katanya air mula naik pada jam 9 malam dan paras air semakin tinggi mencecah 1 meter 1 jam kemudian. Ismail berkata rumahnya yang terletak tidak jauh dari sungai sering dilanda banjir setiap kali musim monsun timur laut dan ini amat membimbangkan. Lebih-lebih lagi dia adalah seorang OKU. Orang yang berjalan di keluar sendiri lah. Saya kena tunggu bomba mari lah. Air naik laju loh. Dia pasang dan nak kata laju lah. Tapi cepatlah. Sementara itu, seorang lagi mangsa banjir, Muhammad Hafiz Raja Harun, 36 tahun berkata, dia bersama isteri dan 2 anaknya mula berpindah pada jam 10.40 pagi tadi selepas halaman rumahnya mula digenangi air sedalam lebih 1 meter. Setakat ni rumah dah parah peha.
nak bercecah ke naik ke pagar pinggang lah. Jadi bahayalah untuk anak-anak saya ni, terpaksalah berpindah. Itu je. Anak 2 orang, isteri 1 orang. Sementara itu, banjir di Hulu Terengganu semakin buruk apabila hujan turun dengan sangat lebat bermula malam semalam menyebabkan 1,001 mangsa daripada 429 keluarga dipindahkan ke 16 PPS setakat 4 petang tadi. Air yang naik mendadak itu menyebabkan beberapa penduduk termasuk ibu mengandung terpaksa memanjat bumbung bagi menyelamatkan diri. Setakat 4 petang tadi, jumlah mangsa banjir di seluruh Terengganu meningkat kepada 5,722 orang daripada 1,736 keluarga yang ditempatkan di 102 PPS. Ia melibatkan kesemua daerah di Terengganu dan jumlah mangsa tertinggi dilaporkan di Kemaman iaitu seramai 1,924 mangsa, diikuti Setiu 1,039 mangsa dan Dungun 804 mangsa. Sementara itu, dalam kejadian siang tadi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ajil, Ustaz Maliaman Kasim dan beberapa anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu hampir terjatuh ke dalam air selepas lori yang mereka naiki dibawa arus deras banjir. Kejadian berlaku di hadapan Veterina Maju Ternak, Kampung Lebak ketika mereka dalam perjalanan untuk menghantar bantuan makanan kepada mangsa banjir di Kampung Bukit Biah. Bagaimanapun kemahiran dan pengalaman menyelamat yang tinggi, anggota APM berjaya mengawal situasi itu. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MAT Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat buruk di beberapa negeri di semenanjung Malaysia berkuat kuasa sehingga hari ini. Ketua Pengarahnya, Muhammad Helmi Abdullah, berkata amaran itu termasuklah di Kelantan dan beberapa daerah di Terengganu. Daerah terlibat di Terengganu ialah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran hujan berterusan peringkat buruk juga turut dikeluarkan di Hulu Perak. Kenyataan Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran hujan berterusan waspada meliputi Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Terengganu. Tambah Muhammad Helmi, hujan lebat berterusan dalam tempoh yang panjang boleh mengakibatkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Sementara itu, angin kencang dan laut bergelora di perairan pantai timur semenanjung meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang, Timur Johor, Sarawak, Sabah dan Labuan diramal berterusan sehingga Selasa ini. Kerja-kerja menyelamat mangsa banjir di kawasan terjejas teruk di Kelantan dan Terengganu giat dijalankan agensi-agensi menyelamat sejak semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pihaknya turut mengarahkan NADMA untuk memastikan kit makanan mencukupi di pusat pemindahan sementara PPS. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, Angkatan Tentera Malaysia melalui Brigade ke-8 Infanteri Malaysia juga telah diatur gerak membantu mangsa di kedua-dua negeri. Ketika ini, ramai yang terjejas sedang diselamatkan dan dibawa ke tempat yang lebih selamat. Beliau turut menasihati mangsa banjir agar mengikuti langkah-langkah keselamatan dan berpindah ke PPS atau tempat yang selamat untuk keselamatan diri dan keluarga. Semalam, situasi banjir di Kelantan dan Terengganu bertambah buruk apabila mangsa meningkat mendadak. Paras beberapa sungai utama di kedua-dua negeri itu juga dilapor telah melepasi paras bahaya. Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan menggerakkan skuad musaadah agensi agama ke Pantai Timur dalam masa terdekat bagi membantu mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu. Menterinya Datuk Idris Ahmad berkata agensi-agensi agama terlibat akan turun padang membantu menyalurkan barang-barang makanan kering dan makanan bermasak kepada mangsa banjir. Bantuan banjir ni kita bagi dalam bentuk ni lah, bentuk toto, makanan ready made, kadang-kadang yang dalam bentuk masakan. Itu bentuk-bentuk yang selalu kita bagilah. Antara agensi yang terlibat termasuklah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan Yayasan Dakwah Islam Malaysia YADIM. Malah agensi yang berada di negeri terlibat akan digerakkan ke kawasan bencana. Datuk Idris berkata demikian kepada media selepas majlis sumbangan program kembali ke sekolah bersama Sekolah Ekonomi UPM di Simpang Taiping hari ini. Setakat ini, 12 daerah di Terengganu dan Kelantan terjejas akibat banjir dengan lebih 6,000 mangsa ditempatkan di 103 pusat pemindahan sementara PPS. Sementara itu, Datuk Idris ketika memberi reaksi mengenai baki jemaah yang belum menerima bayaran sagu hati ekoran penangguhan ibadah umrah sebelum ini, beliau berkata bayaran itu akan diuruskan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC).
Motek akan hubungi dengan syarikat travel yang mana jemaah yang terlibat. Ada setengah jemaah yang belum lagi bayar duit, maka mereka tak layak lah. Yang kita nak melibatkan kalau mereka ada dokumen yang syarikat travel tu dah bayar di sana, tak boleh return balik, duit tu kita akan bagilah. Menurut Dato' Idris, wang sagu hati tersebut akan dibayar menerusi akaun simpanan tabung haji TH masing-masing seperti 7,000 jemaah umrah lain yang telah menerima sagu hati tersebut. Dato' Idris sebelum ini mengumumkan pembayaran sagu hati sebanyak RM1,671 kepada jemaah umrah yang terpaksa membatalkan pemergian ke Tanah Suci akibat penularan jangkitan virus Omicron. Wang tersebut akan dikreditkan pada 18 Februari lalu menerusi akaun simpanan TH, namun pembayaran tersebut dilanjutkan sehingga Mac depan, ekoran hampir 1,000 jemaah terbabit yang masih gagal membuka akaun simpanan tabung haji. Baik, selepas ini 2 kereta bertembung, 4 maut. Alhamdulillah bertemu lagi. 4 maut termasuk 2 kanak-kanak selepas kereta Hyundai Starex dinaiki mereka bertembung dengan Toyota Hilux dari arah bertentangan. Nahas berlaku di Lebuh Raya Sultan Iskandar berhampiran Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Kuala Lumpur sekitar jam 10.52 pagi tadi. Menurut Komander Operasi PBK2 Hamdan Samad, kemalangan berlaku selepas Toyota Hilux hilang kawalan dari laluannya iaitu menghala ke Seremban dan memasuki arah bertentangan iaitu menghala ke Parlimen dan menyebabkan bertembung dengan Hyundai. Rumpuhan itu menyebabkan 4 mangsa di dalam kereta Hyundai meninggal dunia manakala pemandu Toyota Hilux mengalami kecederaan cedera ringan. Kesemua mangsa yang tersepit di dalam kenderaan Hyundai telah berjaya dikeluarkan oleh bomber dan diserahkan kepada pihak hospital dan polis untuk tindakan lanjut. 9 termasuk 2 warga asing tanggungan kepada 2 warga Malaysia serta seorang warga Singapura yang dibawa keluar dari Kiev, Ukraine selamat tiba di Poland awal pagi tadi. Mereka merupakan kumpulan terakhir yang dibawa keluar dari Ukraine menerusi misi evakuasi yang dijalankan 2 pegawai kedutaan. Ketibaan mereka di Poland disambut 2 pegawai kedutaan besar Malaysia di negara itu. Kumpulan ini meninggalkan Kiev melalui jalan darat pada petang 25 Februari dan tiba di sempadan Korchova, Krakovec pada pukul 5.45 pagi waktu Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menerusi ciapan Twitternya berkata mereka sedang menuju ke Warsaw dan dijadualkan berlepas ke Malaysia pada 28 Februari dengan penerbangan komersial. Sebelum ini, 13 warga negara Malaysia telah meninggalkan Ukraine dalam tempoh 14 ke 24 Februari atas nasihat Kedutaan Besar Malaysia di Kiev susulan kenyataan media Kementerian Luar Negeri pada 14 Februari 2022. 2 petani kerugian hampir RM40,000 selepas lebih 1,000 pokok pisang berangan milik mereka musnah akibat ribut dan angin kencang di Kampung Padang Nyor dekat Padang Terap baru-baru ini. Lebih menyedihkan, hasil tanaman yang sepatutnya dituai 3 minggu lagi kini rebah menyembah bumi. Menurut Muhammad Zamri Ibrahim, 49 tahun, kejadian ribut kira-kira jam 5.30 petang itu menyebabkan 560 pokok pisangnya patah dan 440 pokok lagi menjadi condong. Kelazimannya 560 pokok boleh menghasilkan 10 tan pisang dan akan dijual pada harga ladang RM2 sekilogram. Namun kini dia terpaksa menanggung kerugian kira-kira RM20,000. Memang sebab habis lah, tak nak kata lah. Jadi orang kata pada kita pun masa kemarau, musim kemarau itu pun dah duk jauh hari-hari. Bila jadi macam ni kan, memang tak tahu nak kata apa lah. Memang tak boleh buat apa lah kita kata. Kalau modal pun memang ranak lah. Kalau dah 10,000 tu memang habis tak boleh buat apa lah. Sementara itu bagi rakannya Azlan Abdul Manaf, dia terpaksa menanggung kerugian kira-kira RM20,000 selepas 470 pokok pisangnya musnah manakala kira-kira 500 lagi condong dan menanti rebah ke bumi. Katanya pokok yang condong belum pasti sama ada buahnya dapat matang untuk dijual. Kira ada daripada ni yang ada tempahan dah siap ke Abang Jana? Ada dah. So macam mana bagi tahu kat depa? Kita depa booking bila nak buat jam mana? Dah patah dah maklum balik atau pisang dah tak boleh ambil . Beliau dalam pada itu berharap agar agensi berkaitan dapat membantu meringankan beban mereka bagi proses penanaman semula.
Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi antara yang didambakan rakyat Johor bagi memacu pembangunan negeri. Menurut mereka, kemelut dan isu itu sejak beberapa tahun ini dilihat seperti tiada jalan penyelesaian. Malah ia memberi impak yang besar terhadap rakyat. Kru berita Al-Hijrah mendapatkan reaksi penduduk di dua kampung di Pekan Nanas dari akar umbi. Bagi pengusaha kedai makanan, Surita Abdullah berkata, sesiapa pun tampuk kepimpinan yang dipilih, wakil rakyat wajar mengekalkan kestabilan politik agar kesejahteraan yang diimpikan kembali kepada rakyat. Kestabilan politik dan ekonomi supaya macam di mana tahun yang lepas kan, masa zaman-zaman gemilang. Macam sekarang ni selepas PRU 14 kan, ekonomi macam tak berapa okey lah kan. Sekarang tengok dengan barangnya mahal apa semua kan. Tu semua buat kita sebagai peniaga ni macam dalam dilema tu. Nak jual dengan harga mahal pun tak boleh, nak jual harga murah kita mati. Sekarang ni memang teruk lah, memang betul-betul teruk. Beli apa pun sekarang semua mahal. Jadi kita nak politik stabil. Kalau politik stabil, ekonomi cantik. Dia yang sudah berniaga selama 10 tahun di kampungnya itu juga berharap infrastruktur asas seperti jalan raya dan lampu jalan dapat dinaik taraf. Katanya jalan raya sedia ada di kawasannya terlalu kecil dan menyukarkan penduduk. Bagi Hasrina Masrun pula, kehidupannya terus dibelenggu masalah banjir setiap kali hujan atau air pasang. Beliau berkata walaupun banyak aduan diajukan kepada pihak berwajib, namun solusinya masih samar. Pasal ni benda dah lama lah kan. Tak tahu nak ngadu kat siapa. Tu, jiran aja lah. Sama-sama kan dalam kesusahan apa semua kan. Jiran pun dah mengadu kat pejabat apa semua. Macam mana kalau dia ambil tindakan daripada awal. Habis dia kira dah dekat 70 kali mungkin. Tu harapan saya pun, saya tak tahu nak ngadu kat siapa sebenarnya benda-benda macam ni. Selain itu, masalah kualiti jaringan internet antara perkara yang turut didambakan penduduk luar bandar. Saya lebih mengutamakan talian internet paling utama. Paling utama bagi saya lah. Sebab dia sekarang hari ini kita nak meningkatkan lagi taraf pendidikan anak-anak. Dan hari ini salah satu keperluan tu adalah internet tu sendiri. Dan saya juga sebagai yang dipertua PIBG sekolah juga melihat perkara yang sama, masalah yang sama ni. Kanak-kanak sekolah pun ketika PDPR bukan saja dekat kampung ni dia orang anak-anak ni tak ada gadget, tapi kalaupun ada gadget tapi tak boleh nak capai. Yang memang memberi kesulitan kepada anak-anak murid sekolah. Untuk rekod, Dun Pekas Nanas yang terletak kira-kira 16 km dari Bandar Pontian mempunyai kapasiti penduduk kira-kira 35,865 orang. Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Ko Makmur, meluaskan lagi rangkaian perniagaannya dengan membuka cawangan ke-9 Pasaraya MG Co-op Mart di Kajang hari ini. Setiausaha Ko Makmur, Khairul Azam Awang, berkata pembukaan pasaraya ini memberi pilihan kepada pengguna untuk membeli barang keperluan harian di samping mengumpul mata ganjaran yang boleh ditebus dengan emas. Pelanggan-pelanggan boleh mendapatkan poin ataupun mata ganjaran daripada pembelian yang dilakukan di seluruh pasaraya MG Co-op Mart di seluruh negara. Dan mata ganjaran itu boleh ditebus di kedai-kedai emas kami. Tambah beliau, Ko Makmur juga berhasrat meningkatkan lagi aktiviti perniagaannya dalam pemborongan barangan runcit agar dapat memberikan harga terbaik kepada pelanggannya di Pasaraya MG Co-op Mart. Sementara itu, dalam tempoh 5 tahun akan datang, Ko Makmur merancang untuk membuka 300 cawangan Pasaraya Co-op Mart dan 30 kedai emas di seluruh negara agar lebih ramai pengguna dapat menikmati kelebihan membeli belah di pasaraya berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pasaraya MG Co-op Mart di Sungai Chua, Kajang siang tadi. Dalam majlis sama, seramai 50 asnaf turut menerima bakul makanan dan ia salah satu aktiviti tanggungjawab sosial korporatnya dalam menyantuni masyarakat setempat. Sempena pembukaan cawangan ke-9 ini, Pasaraya MG Co-op Mart juga mengadakan promosi dengan menawarkan 2,000 ekor ayam segar pada harga RM5 seekor bermula semalam.
115,000 rakyat Ukraine menuju Poland. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengumumkan beliau mahu menamatkan perang dengan Rusia yang telah bermula sejak Khamis lalu. Zelensky berkata beliau mahukan keamanan dan bersedia untuk berbincang dengan Rusia. Bagaimanapun jelas Zelensky, pertemuan itu perlu diadakan di mana-mana lokasi selain Belarus. Площадками могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава. Moskow telah mencadangkan perbincangan secara aman dibuat Rusia dan Ukraine di Gomel, Belarus. Namun Zelensky tidak senang dengan lokasi itu terutama puluhan ribu tentera Rusia berada di Belarus. Malah negara itu digunakan Moskow untuk menceroboh masuk ke dalam Ukraine. Pencerobohan Rusia ke dalam Ukraine hari ini masuk hari keempat dengan tentera Rusia dilapor telah masuk ke bandar kedua terbesar di Ukraine, Kharkiv. Tentera Rusia dilapor menuju ke Kiev yang terletak kira-kira 500 km dari Kharkiv dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Zelensky yang pro-Barat dan mewujudkan kerajaan baru yang memihak Rusia. Data rasmi dari kerajaan Ukraine memaklumkan 198 rakyat Ukraine termasuk 3 kanak-kanak telah terkorban akibat pencerobohan Rusia. Namun pegawai perisikan Barat merasakan jumlah korban adalah lebih besar. Sementara itu, kira-kira 115,000 penduduk Ukraine telah merentasi sempadan untuk ke Poland sejak serangan Rusia bermula Khamis lepas. Jumlah itu meningkat mendadak di mana 50,000 orang dilapor memasuki negara itu pada Jumaat lepas. Sebahagian besar rakyat Ukraine terpaksa menyelamatkan diri ke negara jiran iaitu Poland sementara baki penduduk yang lain menuju ke Hungary, Moldova, Romania. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Poland, Pavel Zefanaka, kebanyakan rakyat Ukraine ada lokasi sendiri yang dituju seperti rumah rakan atau keluarga. Manakala selebihnya ke pusat penempatan sementara yang disediakan di sepanjang sempadan. Pusat-pusat ini menawarkan makanan, rawatan perubatan dan tempat untuk berehat. Di wilayah Shemshov, pusat gym sekolah telah dijadikan sebagai pusat penempatan sementara rakyat Ukraine. Gym sekolah ini menyediakan ratusan katil serta keperluan makanan. Sementara itu, ribuan orang kebanyakannya warga asing membanjiri stesen kereta api di Lviv, Ukraine seawal 2 pagi untuk keluar dari negara itu. Dan untuk kupasan lanjut berhubung krisis Rusia-Ukraine yang kian memuncak, saksikan Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini bersama penyampai Karizah Faisal. Arab Saudi tidak mengenakan syarat dari segi umur jemaah umrah bagi kemasukan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Perkara itu diumumkan Kementerian Haji dan Umrah semalam, namun peraturan yang perlu dipatuhi adalah menepati syarat kesihatan yang dinyatakan menerusi aplikasi Itamarna dan Tawakalna. Menurut kementerian itu, untuk mengeluarkan permit memasuki 2 masjid suci berkenaan melalui aplikasi Itmarna, pemohon perlu menepati peraturan kesihatan sebagaimana dipaparkan pada aplikasi Tawakalna, termasuk menerima imunisasi yang ditetapkan. Setakat ini, peraturan memakai pelitup muka dengan sempurna serta mengamalkan penjarakan fizikal masih dilaksanakan di Masjidil Haram, Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Pihak berkuasa Arab Saudi juga menyeru pengunjung serta pekerja untuk kekal mematuhi peraturan kesihatan awam yang dikeluarkan. Syarat dari segi masa tertentu untuk menunaikan ibadah bagi mengawal kesesakan di kedua-dua masjid itu masih lagi terpakai dan ia boleh dimohon melalui kedua-dua aplikasi berkenaan. Sementara itu, tempahan slot bagi menunaikan umrah bersempena bulan Ramadan akan dibuka. Memetik portal Saudi Gazette, tempahan boleh dibuat oleh pemohon menerusi ikon Manasik Gate di dalam aplikasi Tawakalna. Aplikasi berkenaan membolehkan jemaah memilih slot-slot yang diinginkan bagi menunaikan ibadah itu. Setiap slot dikhaskan selama 2 jam untuk melengkapkan keseluruhan ibadah dan terdapat 12 slot yang boleh dipilih oleh para jemaah dan bakal jemaah. Pada tahun-tahun sebelumnya, permohonan menunaikan umrah paling banyak adalah untuk slot hari Jumaat berbanding hari-hari biasa lain. Empat mangsa nahas pesawat kecil Cessna yang terhempas di Lautan Hindi semalam masih belum ditemui. Pesawat berkenaan sebelum itu dipercayai hilang dari radar kira-kira 2.5 km dari destinasinya ketika terbang antara Moroni dan Bandar Famboni di Pulau Maheli, Comoros.
Ketika ini, pasukan penyelamat di Comoros masih giat melakukan operasi mencari dan menyelamat 14 mangsa yang terlibat. Kawasan pencarian ditumpukan di pantai Joyzi, iaitu lokasi kapal terbang tersebut dilaporkan terhempas. Manakala pegawai kanan polis Abdul Kadir Mohamad memaklumkan bot laju sudah berada di tempat kejadian untuk mengutip serpihan pesawat dan barang penumpang. Misi pencarian akan tetap diteruskan selagi pihaknya tidak menjumpai mayat kerana dipercaya masih ada harapan mangsa-mangsa berkenaan selamat. Menurut syarikat penerbangan AB Aviation, pesawat Cessna miliknya itu membawa 12 penumpang rakyat Comoros manakala 2 juruterbangnya warga Tanzania. Dan berikut pilihan berita antarabangsa yang lain. Seorang pemandu bas di China melakukan aksi yang tidak selamat iaitu bergayut pada pemegang bas secara terbalik. Aksinya itu dirakam oleh penumpang bas tersebut. Walaupun aksinya itu bertujuan menghiburkan penumpang ketika berhenti di lampu isyarat, namun dia diberi teguran oleh pihak atasannya kerana telah melanggar peraturan operasi. Wildlife SOS dan Jabatan Perhutanan India telah melakukan operasi menyelamat seekor harimau bintang yang terjatuh ke dalam telaga terbuka sedalam 50 kaki. Pasukan menyelamat menurunkan sangkar untuk menaikkan haiwan tersebut. Haiwan itu dilepaskan ke habitatnya selepas didapati tidak mengalami kecederaan. Seorang wanita Ukraine berumur 23 tahun selamat melahirkan seorang bayi perempuan ketika berlindung di tempat perlindungan bawah tanah di Kiev dengan dibantu oleh pegawai polis yang bertugas. Bayi perempuan itu diberi nama Mia. Kerajaan mengesyorkan Bank Negara melihat kembali model pembiayaan perumahan supaya memudahkan pemilikan perumahan agar sasaran satu keluarga, satu rumah dapat direalisasikan. Ini bagi memastikan institusi kewangan mempermudahkan pinjaman untuk B40 dan M40 membeli rumah PPR dan rumah mampu milik dengan fokus diberi untuk pembelian terus dan rent to own, sewa untuk milik. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.